forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dasuki memberikan ucapan pada program cari-cari bulu ayam akhirnya bercantun jua di Felda Sungai Kemahang sebentar. Malam tadilah turut kelihatan Ahli Majlis Tinggi UMNO merangkap pengurusi Felda Datuk Seri Ahmad Syabiri. Okey, mari kita dengar ceramah di Dum Pelangi ini. Dia akhirnya nanti tahu komen macam biasa. Yang paling penting, kita nak pilih sebuah kerajaan. Nak pilih wakil yang akan berada dalam kerajaan tersebut. Nak pilih wakil yang bukan hanya bercakap tetapi boleh meneruskan tradisi membela rakyat. Apa yang menarik di sini, daripada zaman Datuk Seri Adnan Yaakob sampailah zaman arwah Datuk Seri Johari, saya hanya dengar yang baik-baik saja. Maknanya harapan rakyat di sini mahukan seorang wakil rakyat yang boleh meneruskan tradisi membela mereka. Ada masalah sakit, ada masalah kematian, ada masalah jalan, ada masalah lampu, ada masalah apa saja, ada wakil rakyat yang boleh bawa suara ke peringkat kerajaan negeri Pahang. Betul? Sebab itulah yang paling penting, pilihlah parti yang ada track record. Saya ini datang malam ini pakai dua topi. Satu topi pengurusi MARA, satu topi Setiausaha Agung UMNO. Ada orang kata, kenapa pengurusi MARA ni kena Setiausaha Agung UMNO? Sepatutnya ganti orang bukan politik. Saya nak sebut ya, MARA ke Felda ini adalah baby UMNO. Ya, Felda biar Datuk Seri Syabri yang sebut. Tetapi MARA, mungkin orang Felda Kemahang, ya, saya sudah sebutkan di sini sejarah dia. Dia lahir tahun 1964 di Perhimpunan Agung UMNO. Di situlah pemimpin-pemimpin UMNO memikirkan perlu ada institusi yang boleh melonjakkan pendidikan dan ekonomi orang Melayu. Dan resolusi usul ekonomi Perhimpunan Agung UMNO tahun 1964 akhirnya bersetuju untuk melaksanakan ataupun menganjurkan Kongres Ekonomi Bumi Putra kali pertama dalam sejarah negara kita tahun 1965. Siapa yang mempengerusikannya? Tuan Abdul Razak yang diberi amanah oleh Tunku Abdul Rahman. Dan dalam ucapan dia disebut, saya menjalankan amanah daripada UMNO untuk memastikan satu agenda penting, menaikkan anak bangsa kita. Kerana tidak ada jalan pintas untuk membangunkan anak bangsa melainkan melalui pendidikan. Dan akhirnya resolusi penting Kongres Ekonomi Bumi Putra pada waktu itu untuk menubuhkan MARA. Dan setahun lepas daripada itu, tahun 1966 dibawa ke Parlimen dan akhirnya MARA ditubuhkan secara rasmi. Sebab itulah, daripada MARA ditubuhkan sampailah sekarang, semua pengurusi adalah lantikan politik. Hanya 22 bulan saja lantikan politiknya bukan orang UMNO, tetapi orang PH. Selebihnya semua orang UMNO. Dan saya diberikan amanah bukan kerana saya Ashraf Wajidi, tetapi saya Setiausaha Agung UMNO untuk jaga agenda Melayu. Tuan-tuan dan puan, agenda Melayu dalam MARA ini besar. Saya berterus terang, benda ini ramai orang tak tahu. Bajet MARA untuk pendidikan anak Melayu saja setiap tahun tak kurang daripada 2,100 juta ringgit. 2,100 juta ringgit ini untuk membantu anak-anak Melayu. Ketika saya bercakap ini, ada 273,000 lebih anak-anak Melayu dalam ekosistem MARA. Daripada MRSM, termasuk MRSM bentuk, sampailah ke luar negara. Dalam saya tengah bercakap ni, ada 4,029 orang anak-anak Melayu yang sedang belajar di England, sedang belajar di Australia, sedang belajar di Spain, sedang belajar di Perancis, sedang belajar di Rusia macam Dr. Akmal dulu, sedang belajar di Jordan,
sedang belajar di Mesir dan banyak negara-negara. Tuan-tuan dan puan, berapa marah belanja? Seorang kita belanja antara RM730,000 sehingga RM1.2 juta untuk tempoh 3 tahun. Dan mereka ini tak pernah kita tapis mereka berasaskan aliran politik. Tetapi UMNO daripada dulu, kita nak pastikan anak-anak Melayu semuanya berjaya supaya mereka dapat akhirnya kita harapkan balik semula ke negara kita, boleh membangunkan balik negara kita anak bangsa. Itulah UMNO daripada dulu sampai sekarang. Kalau ada orang kata UMNO tidak ada jasa langsung kepada pembangunan anak bangsa, itu bohong. Kalau ada orang kata UMNO hari ini dah jual perjuangan Melayu, saya nak sebutkan, saya pengurus Semara, saya setiausaha agung UMNO, tidak akan seinci pun kita akan berganjak dalam konteks membangunkan anak bangsa orang Melayu. 2.1 juta untuk pendidikan, itu tak masuk lagi. Hampir 1 bilion untuk keusahawanan mereka yang nak mulakan perniagaan. Ini semua adalah apa yang UMNO perjuangkan melalui institusi Semara. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu saya kena sebut juga. Sebab 2 hari lepas, Tuan Ibrahim, Tuan Man dan beberapa orang pemimpin datang ke banyak tempat. Dia kata, jangan sokong INS sekarang, sebab UMNO ini sudah jual Melayu dan Islamnya kepada parti lain, terutama kepada DAP. Tuan-tuan dan puan-puan, saya terbabit dalam melakarkan perjanjian awal waktu kita nak tubuhkan kerajaan perpaduan. Dan kena ingat, kita tubuhkan kerajaan perpaduan bukan kehendak kita. Kalau ikut kehendak kita, keputusan UMNO dulu sebelum PRU ke-15, kita kata apa? No DAP, no Anwar, no Bersatu. Itu keputusan parti. UMNO ini bukan parti individu. UMNO tak boleh buat keputusan yang ditetapkan oleh Presiden. Tak boleh. Dalam perlembagaan UMNO, keputusan dasar hanya boleh dibuat oleh Perhimpunan Agung UMNO ataupun Majlis Kerja Tertinggi. Waktu itu kita buat keputusan apa? No DAP, no Anwar, no Bersatu. Maksudnya apa? Masuk pilihan raya ke-15, kita pergi sebagai barisan nasional. Apakah kita akur? Kita akur. Kita yakin menang? Kita yakin menang. Sebab di Melaka kita menang 3/4 majoriti. Di Johor kita menang 2/3 majoriti. Tapi ini kan kerja Allah. Bila keluar keputusan 20 November, rupanya kita hanya tinggal 30 kerusi. Kita kalah. Tengok kiri, tengok kanan, tengok depan, tengok belakang, rupanya tak ada siapa yang menang pun. Semua kalah. Kenapa saya kata semua kalah? Sebab tak ada siapa yang boleh tubuhkan kerajaan. Nak tubuhkan kerajaan kena ada 112. PH ada 82, PN ada 73, PN 30, GPS Sarawak 23, GRS ada 5, yang lain parti kecil-kecil. Muncullah ada seorang yang di Pertuan Agong datang daripada bumi Pahang Darul Makan. Allah bagi ilham kepada dia kerana Sultan Pahang ini memang daripada dulu terkenal sebagai seorang yang amat bijaksana. Betul? Orang Pahang lebih tahu. Saya orang Kelantan. Tak boleh nak komen banyak. Tetapi orang Pahang lebih tahu siapa yang di Pertuan Agong. Allah bagi ilham pada dia, panggil semua ketua-ketua parti politik. Minta supaya letak ke tepi, titik noktahkan perbalahan lampau. Tubuhkan kerajaan perpaduan demi rakyat, demi negara. Mula-mula panggil Perikatan Nasional. Orang pertama yang dipanggil dengan harapan terimalah kita cadangan yang di-Pertua Agong. Tapi keluar daripada istana dengan bongkak dan sombong, dia tolak. PH terima. Esok kan bila dipanggil menghadap UMNO, Datuk Seri Zahid kata secara prinsip kita terima, tapi parti kena bawa ke Majlis Kerja Tertinggi khas pada malam tersebut. Malam tersebut kita bincang 4 jam setengah. Yang akhirnya kita buat keputusan, akur kita tuanku, tetapi kita kena letak syarat-syarat kepada parti-parti yang nak kerjasama dengan kita. Kenapa?
Sebab kita satu-satunya parti yang tak pernah berkahwin dengan DAP. Orang lain semua dah berkahwin, termasuk parti Pak Lebai, PAS. 3 kali pilihan raya dia kahwin dengan DAP. Tahun 99, pilihan raya tahun 2004, pilihan raya tahun 2008. Waktu itu bukan kita kongki pun. Waktu itu apa? Nak kalahkan UMNO Barisan Nasional. Waktu itu alasan dia apa? Tahalluf siasi. Orang Melayu dengar tahalluf siasi, oh ini ada dalam Quran ni. Padahal itu bunyi Arab saja, terjemahan kepada permuafakatan politik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ini akur dengan titah raja. Tetapi kita letak syarat. Boleh kerjasama dengan syarat. Jangan sentuh 4 perkara. Islam, agama persekutuan, perkara 3. Keistimewaan Melayu Bumiputra, perkara 153. Ya, itu semua adalah perkara asas. Yang ketiga, kedudukan raja-raja Melayu. Dan yang keempat, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Ini 4 asas. Inilah red line dia. Bila kita letak sebagai perjanjian, saya terlibat dalam mendraftkan perjanjian tersebut. Serah pada PH, Anwar sign, DAP Anthony Loke sign, Mak Sabu sign, semua sign. Itulah yang menyebabkan kita rasa tenang sikit. Dan kita setuju. Dan selama 9 bulan ini, ada yang pertikaikan apa-apa bab Islam, Melayu, saya pengurusi Mara, Datuk Seri Syafri Cik, pengurusi Fauda. Ini 2 institusi yang menjaga orang Melayu. Dalam kabinet, bila nak ditambah berapa bilion? 10 bilion untuk kereta. Ada Anthony Loke mempersoalkan? Tak ada. Ya, Mara ditambah pula 100 juta ringgit 2 minggu lepas. Anwar Ibrahim ada dipersoalkan? Tak ada. Hari ini saya isytihar secara terbuka kerana ada orang takut. Waktu saya isytiharkan berapa peruntukan yang Mara ada pengurusan beritahu saya, doktor, jangan kita cakap, nanti kan ada orang soal. Saya kata, ini adalah dokumen terbuka. Semua orang boleh cek dalam buku bajet. Dan ini adalah hak kita yang termaktub dalam perlembagaan. Siapa persoalkan, UMNO akan menjadi benteng utama yang mempertahankan itu. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Okey tuan-tuan, komen saya lah untuk dom pelangai ni. Kita minta semua orang UMNO, terutamanya kedua mengundi. Dan orang Pakatan Harapan juga keluar mengundi kerajaan perpaduan ni supaya dapat dimenangi oleh calon daripada kerajaan perpaduan. Calon jentera daripada UMNO, jentera daripada Pakatan Harapan kena bersatu padu memberi sokongan supaya menang. Kalau PN menang ni riuh sekampung walaupun dia orang menang 1-2. So kita jangan bagi dia orang kebab dia orang menang ni, dia orang akan bising lebih. So macam contoh hari tu dekat Pulai dengan simpan jeram hari tu, kalau dia orang menang riuh. So dia orang tak menang. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kerjaan Perdana Pertama Ibrahim. Assalamualaikum.